Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk bulan ni, pada malam ni kita sekali lagi bertemu untuk sambung kuliah kita berkaitan dengan ilmu faraid dan juga harta pusaka. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita bincang topik yang khusus berkaitan dengan harta sepencarian. Bermula daripada soalan 70 daripada buku yang dikarang oleh sahabat saya ni, iaitu Said Bakri, ataupun nama glamour dia Pius Said. Soalan yang ke-70, topik berkaitan dengan harta sepencarian. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan demi soalan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta sepencarian ni merupakan salah satu persoalan yang kerap ditanya. Bila saya membicarakan tentang faraid dan pusaka, ataupun bila saja kita tunjuk cara kira-kira agihan harta pusaka ini dalam mana-mana program, antara soalan yang kerap ditanya ialah harta sepencarian. Mana dia orang tak boleh lupa, bila sebut je faraid mesti nak tanya pasal harta sepencarian. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak jelaskan pertamanya macam ni. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fiqh ataupun buku-buku faraid yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu lah, sebenarnya tak ada perbincangan berkaitan dengan harta sepencarian. Tak ditulis pun tentang harta sepencarian. Yang ada, yang pernah kita bincang sebelum ni, dari segi hak ataupun tanggungjawab waris menguruhkan harta pusaka, dia ada 4 benda. Daripada menguruhkan jenazah, kemudian bayar hutang, kemudian tunai wasiat, kemudian agihan baki kepada waris mengikut hak-hak faraid seperti yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Di mana duduknya harta sepencarian? Baik, kemudian kalau kita merujuk kepada dalil dalam Quran pun, dalam ayat faraid pun tak ada cerita pasal harta sepencarian. Kita bincang ayat faraid pun cerita pasal hutang, cerita pasal wasiat, kemudian cerita pasal pembahagian kepada waris. Dalam hadis-hadis pun sebegitu. So tuan-tuan, sebelum kita bercakap tentang harta sepencarian ni, kita kena faham, kan? Contoh, kalau seorang suami meninggal, tinggal isteri nak tuntut harta sepencarian, dengan anggapan dalam tempoh dia berkahwin tu, dia kata dia ada harta sepencarian, so dia nak menuntut. Maka dia boleh menuntut, tapi bukan dengan cara seumpama dia tuntut hak faraid. Hak faraid itu memang dah mutlak. Kalau suami mati, ada anak, isteri 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. Itu memang hak yang Allah dah tentu dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau sebut harta sepencarian, dia tak ada ketentuan lagi. Dia tak boleh. Kalau suami mati, isteri kata aku ada hak separuh daripada harta arwah, tak boleh. Kalau isteri juga mati, suami kata aku ada hak separuh daripada harta isteri, tak boleh tuan-tuan. Dia belum lagi boleh mengatakan dia ada hak separuh. Ini kita kena faham betul-betul kedudukan harta sepencarian. Sebab dia bukan seumpama faraid yang dah memang automatik, kan? Dia tak perlu bincang-bincang dah. Kalau kata suami meninggal, isteri ada hak 1/8, itu memang hak mutlak dia, tak payah bincang. Dia tak payah ada persetujuan apa-apa pun. Itu dah memang hak dia, dia boleh tuntut. Dia boleh ambil hak 1/8 faraid dia ataupun 1/4. Begitu juga suami, kalau isteri mati, ada hak 1/4 kalau isteri ada anak. Kalau isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Itu hak faraid suami. Tetapi harta sepencarian, dia wujud dalam undang-undang syariah
ataupun ada peruntukan yang disebut dalam undang-undang syariah di negara kita yang membolehkan pasangan, bukan isteri je, membolehkan pasangan, sama ada isteri kalau suami mati ataupun isteri kalau suami kalau isteri yang mati, untuk menuntut harta sepencarian ini. Jadi dia kena tuntut, tuan-tuan. Dia bukan boleh terus contoh kalau seorang suami meninggal, dia tinggal duit katakanlah 100,000. Isteri yang keluarkan duit ni terus dia ambil 50,000. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata ni sepencarian dia dengan arwah. Dia boleh dapat separuh. So siapa yang boleh tentukan dia dapat separuh tu? Dia tak boleh tentukan, tuan-tuan. Dia tak boleh tentukan dia layak dapat separuh. Sebab yang boleh menentukan dia layak dapat separuh itu maksima ataupun kadar yang lain ialah mahkamah syariah. Itu kedudukannya. Dia berbeza kalau dipersetujui oleh waris. Yang tu bab lain, yang tu bab persetujuan. Dia bukan bab atas pencarian. Kalau suami mati, tinggal duit 100,000. Anak-anak kata, mak, kita setuju bagi pada mak dulu 50,000. Kan? Mak tak payah tuntut ke mahkamah. Kami setuju. Kepersetujuan kami anak-anak, kami tahu kami ada hak, mak ada hak 1/8, tapi kami setuju untuk lepaskan supaya mak boleh dapat separuh dulu. Itu persetujuan. Tetapi dalam kes contohnya, ada anak dia tak setuju. Dia kata mak layak dapat 1/8 je faraid. Sebab arwah ayah ada anak, kami anaknya. Mungkin boleh berlaku, tuan-tuan, walaupun dengan anak sendiri. So tuan-tuan jangan main, dengan anak sendiri pun ada anak yang mempertahankan hak faraid. Dia sebut mak, hak faraid mak 1/8. Tiba-tiba mak ni terfikir balik 1/8, dia bukan bantah. Itu hukum. Bagi mak yang faham lah. Bagi isteri yang faham, dia kata ni hukum. Cuma dia memikirkan selama ni dia banyak berusaha bersama arwah suami. Kan, usaha tanah, usaha beli rumah, dia menyumbang, dia bantu suami dan sebagainya. Dia merasakan dia nak tuntut lebih daripada itu. Di situlah adanya ruang untuk dia tuntut harta sepencarian. Jadi kalau anak kata mak pada 1/8 cukuplah mak, hak lain tu hak kami. Kan, mak kata kalau macam tu, kalau anak tak boleh bersetuju dengan mak, lepaskan kepada mak separuh, so mak nak tuntut harta sepencarian. Yang tu baru kaedah yang betul. So bila nak tuntut, maka dia kena ikutlah saluran-saluran yang sebenar. Kan? Saluran yang sebenar. Itu kedudukannya. Jadi tuan-tuan, kita nak bercakap bab sepencarian ni, kita kena tahu di mana duduknya harta sepencarian. Semalam ada satu soalan. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, suami meninggal, so tinggal isteri, tapi saya tak pasti ada anak ke tidak. Dia tak cerita tu anak tu, mungkin tak ada anak lah. Cuma dia kata meninggalkan rumah. Dia sebut tinggalkan sebuah rumah. So sekarang dia kata isteri ni tak tuntut lagi bab sepencarian, tak bincang pun lagi pasal harta sepencarian dengan suami. Mungkin dia ada usaha bersama dengan suami untuk beli rumah tu, ataupun dia bayar bersama, Allah Alam, kita tak tahu. Cumanya ayat dia yang bertanya ni, dia kata isteri ni dia tak duduk di rumah ni, rumah suami, rumah arwah suami, tapi rumah tu dia bagi adik dia duduk. So dia bagi adik dia, adik pada isteri, pusaka ni pusaka suami. Dia bagi duduk, dia bagi adik isteri tu bagi adik dia duduk. Kemudian adik dia pula ajak orang lain pula duduk bersama, bagi sewa. So tu nampak dia punya cerita dia tu. Kan? Rumah arwah suami. Suami mati. Cuma dia kata isteri tak bincang lagi lah sepencarian ni. Nak bincang lah sepencarian, tapi sebelum bincang sepencarian, dah bagi adik dia duduk, adik dia pula bagi sewa ke orang lain pula. So tuan-tuan, apa hukum tu? Adik dia duduk, kemudian bagi orang sewa, duit sewa tu ke mana? Sedangkan bab faraid atas rumah tu macam mana? Kalau nak tuntut sepencarian pun selesai ke tak selesai, macam mana? Tuan-tuan, kita bimbang tindakan isteri ni salah. Sepatutnya kalau suami tu meninggal, tinggalkan rumah, isteri kena semak dulu dengan waris-waris suami. Kalau suami katalah tak ada anak, so bila tak ada anak, isteri dapat 1/4 daripada rumah itu. Baki akan pergi kepada mak, kepada ayah, kalau tak ada ayah, adik-beradik dan sebagainya. Itulah waris-waris suami. So dia nak bagi kepada adik dia duduk,
Kemudian adik dia pula nak bagi sewa, duit sewa tu entah ke mana tuan-tuan. So dia kena minta dapatkan persetujuan daripada waris-waris arwah. So kalau dia tak dapat persetujuan, maka dia bimbangi, dia buat dengan cara yang tak betul. Dan kalau dia nak tuntut harta sepencarian, dia kena ikut proses sebenar. Dia tak boleh anggap, ni tuan-tuan, dia tak boleh anggap rumah tu dia ada separuh daripada rumah tu. Sebab tu dia boleh bagi adik dia duduk, dia boleh buat sewa. Salah. Dia kena dapatkan pengesahan yang sebenarnya. Kalau waris-waris lain setuju, tak perlu tuntut sepencarian, tak apa. Contoh katalah suami ni ada mak, ada ayah, ataupun ayah tak ada, dia ada adik-beradik yang jadi waris. Mak dan adik-beradik kata tak apa, kami lepaskan rumah ni bagi pada isteri. So tak payah tuntut sepencarian. Nampak tak? Sebab waris setuju kan, untuk melepaskan hak bagi pada isteri. So jadi milik isteri lah. Walaupun dalam faraid dia ada 1/4 sahaja. Kalau dia tuntut sepencarian, dia kena bawa ke mahkamah syariah. Tapi tak sempat tuntut, hak faraid 1/4 pun tak bincang, waris yang faham hak masing-masing ni lepas pada isteri. So selesai. Tapi kena lalui proses lah. Jangan sekadar lepas mulut, lepas tu diam. Macam tu tak boleh. Kan? Kena lalui proses pengurusan pusaka, dapatkan persetujuan waris-waris sebenar. So, rumah tu dapat milik isteri. Lepas tu dia nak bagi adik dia duduk ke, nak sewa ke siapa-siapa ke, nak bagi orang lain duduk, tak kutik sewa pun, terpulang lah. Sebab dah jadi hak dia. So, nampak sekarang ni, soalan yang ditanya pada saya ni, belum diputuskan lagi itu jadi hak isteri. Sama ada hak faraid tu dah ada lah. Sama ada hak atas nama harta sepencarian ataupun hak yang dipersetujui oleh waris lain. Jadi kita nampak salah di situ cara tu. Kan? Jadi kena selesaikan dulu. Sebab tu dalam bab pusaka ni tak boleh ditangguh-tangguh. Kena bila berlaku kematian, kita sebut harta tu dibekukan. Rumah beku, kan? Tanah beku, duit beku, sehinggalah mendapat persetujuan muafakat antara waris. So kena duduklah sama-sama waris. Tak bolehlah buat diam macam tu. Walaupun alasan mak jauh dan sebagainya, tak boleh. Kena usaha untuk selesaikan. So tuan-tuan kita kena jelas di situ. Baik, kita pergi kepada soalan. Baru nak masuk soalan. Tadi tu mukadimah. Soalan ke-70 dalam kitab ini, dalam buku ini, apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Baik, jawapannya harta sepencarian ialah harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya, hasil daripada sumber-sumber atau daripada usaha mereka bersama. Itu makna harta sepencarian. Maksudnya bila suami dan isteri berkahwin, contohnya suami yang bekerja, isteri bantu. Dalam tempoh kahwin tu, suami beli rumah, suami beli tanah, suami usahalah apa harta yang suami dapat. Dalam masa yang sama ada sumbangan daripada isteri. So di situlah yang jadi sepencarian tu, ada sumbangan daripada isteri, sama ada daripada sumber-sumber isteri ataupun hasil usaha bersama. Kan? Contoh kalau macam Felda kita nampak kan, syarat nak jadi peneroka Felda mesti ada isteri. Itu dah hak pertama dah tu. So kalau tak ada isteri, tak boleh jadi peneroka. So dah kuat dah tu. Sumbangan isteri dah nampak dah di situ. Ada dia baru boleh jadi peneroka. Tak ada isteri tak boleh jadi peneroka. Kena cari isteri dulu. Tu nampak kuat. Kemudian bila masuk Felda, kan mereka ni galik kita nampak kan pergi ke ladang bersama. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Kan? Mana ada peneroka Felda masuk anak dah umur besar-besar dah, tak ada. Kan? Anak kecil lagi. So peneroka dengan isteri lah, hidup bulan-bulan pergi ke ladang, usaha dan sebagainya. Tu belum lagi cerita isteri berkongsi harta lain kan, bagi duit pada suami, suami beli itu, isteri support dan sebagainya, barang-barang dalam rumah kan, peti sejuk nak beli, isteri bagi duit sikit sebanyak. So nampak tak sumbangan tu? Ada tak sumbangan tu kita bagi pada suami kita? Ada kan? Memang menyumbang lah. Dan sumbangan tu kita bagi pinjam ke? Ada tak isteri kata abang ni kita bagi pinjam? Tak ada sebut ayat pinjam pun. Memang bagi tu kasih sayang, betul tak? Bagi. Abang nak beli tanah ni, tak apa kita ada duit sikit kita bagi. So kasih sayang. So situ sumbangan. Sama juga kalau isteri yang mengusahakan harta, suami pun ada sumbangan juga. Bukan suami tak ada sumbangan pun. Isteri beli kereta, kadang-kadang suami bayar. Tak apalah, bulan ni abang bayar lah. Bulan depan awak bayar pula. Jadi dia perkongsian, perkongsian dalam rumah tangga.
Benda tu tak pelik. Itu dah jadi budaya dalam masyarakat kita sejak dulu-dulu lagi. Baik, kemudian sumbangan ni dibincang, kita panjangkan sikit. Dalam bab sumbangan ni untuk apa berkait dengan harta pencarian, dia ada dua bentuk sumbangan. Dia panggil sumbangan langsung. Sumbangan langsung ni contohnya kalau dua-dua bekerja. Dua-dua suami isteri bekerja dan isteri bagi orang kata apa sumbangan secara langsung, bagi duit ataupun beli harta kongsi bersama. Cuma kadang-kadang bila beli harta bersama tak letak nama isteri, dia pun nama suami seorang-seorang. Tak apalah pun nama abang lah. Kan harta kita bersama juga. Kadang-kadang macam itulah. Macam saya bantu satu kes yang saya pernah terlibat. Kes pertama harta pencarian di Bera ni, seorang suami meninggal, dia tinggal isteri tanpa anak. Dan suami ni ada adik-beradik 5-6 orang. So tuan-tuan, dalam proses pertama antara isteri dengan adik-beradik ni, masing-masing menuntut hak faraid. Sebab ada tanah lebih kurang tak silap dalam 6 ekar macam tu lah. So kalau 6 ekar, suami mati, tak ada anak, isteri dapat 1/4, sekar setengah. So 4 ekar setengah dia pergi ke adik-beradik. Kalau kita bayang kita duduk di tempat isteri tu, apa perasaan kita? Kita tak boleh bantah tu faraid 1/4 sebab geran tanah tu nama suami. Cuma isteri tu, makcik tu datang jumpa saya. Bila dah nampak macam adik-beradik menuntut faraid, adalah orang bawa datang jumpa saya, saya terang macam ni, makcik setuju tak untuk terima 1/4? Sekar setengah. So 4 ekar setengah pergi ke adik-beradik. Dia kata, makcik tak setuju sebab tanah ni makcik usaha bersama arwah. Dulu buka tanah ni bersama. Kan, usaha bersama, keluarkan duit bersama sebagainya, susah payah bersama. Dulu punya cerita, betul tak? Ada begini. So saya tanya dia balik, saya tanya masa usaha dulu, sebab apa masa apa ni daftar ataupun mohon geran di pejabat tanah tak masuk nama makcik bersama? Kalau masuk dulu kan tanah 6 ekar, suami 3 ekar, isteri 3 ekar, senanglah, masing-masing dah ada bahagian. Tak payahlah nak jadi susah-susah kemudian hari kan. Dia kata dulu senang, buh nama arwah belaka lah, dia belaka, senang usaha. Kita duduk di rumah je, dia yang pergi ulang-alik, tak libatkan makcik. Jadi mungkin masa tu orang tak pernah fikir cabaran kemudian hari lepas mati. Dalam faraid ni siapa nak bercerita tuan-tuan? Jadi orang tak pernah bercakap pasal faraid, tak dapat gambaran. So bila tak dapat gambaran, itulah yang berlaku bila adik-beradik menuntut. So bila adik-beradik menuntut, saya beritahu makcik ni macam ni makcik. Hak faraid mutlak, itu memang makcik dah dapat 1 ekar setengah, 1/4. Kalau makcik nak tuntut lebih daripada itu, atas dasar makcik usahakan harta tanah ni bersama, makcik kena tuntut harta sepencarian. So dia setuju. Daripada situ saya bawa kes tu sampai ke mahkamah syariah. Kan? Cumanya proses tu dia tak panjang lah, sebab adik-beradik suluh, dipanggil berdamai. So bila berdamai tak ada bicara lah. Jadi tak berlawan mana lah di mahkamah. Sebab adik-beradik pun kejut juga, dia tengok kakak ipar dia, sampai mahkamah je, kita pun tak sangka juga naik mahkamah. Adik-beradik pun jumpa dengan saya kata saya bantu ikut teknikal prosedur sebenar. Jadi di mahkamah dia suluh. So bila suluh berdamai. Ni yang bagus sebenarnya kan. Tapi sepatutnya kalau boleh berdamai tu sebelum pergi mahkamah lagi. Sebab kalau dah file ke mahkamah, so dah kena bayar peguam. Kan dah habis dah 3-4 ribu. Tapi kalau suluh di rumah tu, kan dah bincang bagi dua, lagi senang. Tapi dah benda tu nak berlaku macam tu kan. Akhirnya suluh dapatlah. So kakak makcik tu dapat 3 ekar atas nama harta sepencarian dengan suluh tadi. Kan. Kemudian 3 ekar yang baki tu dia masih dapat hak faraid dia 1/4. Jadi dia dapat. So selesailah benda tu. Kan. Selesai dengan cara yang baiklah, walaupun dah sampai di peringkat mahkamah, tapi peringkat awal lah dia belum dibicarakan. Jadi tak ada lah nak bantah, nak adik-beradik nak pakai peguam, tak ada. Adik-beradik pun malah lah kalau pakai peguam, dia pula kena keluar duit. Jadi dia tak payah, dia setuju. Akhirnya selesai. Itu antara apa ni, cara dan kaedah yang boleh berlaku lah dalam isu harta sepencarian. So sumbangan langsung. Ada satu lagi yang kedua, dia panggil sumbangan tidak langsung. Isteri ni dia tak bekerja, dia suri rumah sepenuh masa. Yang bekerja suami lah, tak kira lah kerja kerajaan ke kerja sendiri ke, isteri tak bekerja. Cuma bila isteri tak bekerja, saya nak tanya apa muslimat di belakang, kalau kita isteri yang jenis tak bekerja, duduk di rumah, kita menyumbang tak untuk suami kita? Rasa-rasa ada sumbangan tak? Cuba tanya suami kita, abang rasa saya tak ada sumbangan ke walaupun saya tak bekerja?
Apa tak menyumbangnya duduk di rumah tu kan. Kerja apa yang kita tak buat di rumah tu kan? Teruk pada suami lagi. Kadang tak ada rehat pun. Betul tak tuan-tuan? Kan? Paginya masak pula, suami nak pergi kerja, basuh baju, jemur baju, angkat baju, tengah hari masak pula. Dan mana ada masa rehatnya? Itu belum kira ada anak lagi, ada anak pula kan? Layankan anak pula. So sebenarnya kalau kita tengok, orang perempuan ni dia bekerja lebih pada suaminya. Menyumbang lah tu. Itu dianggap sumbangan. Cuma sumbangan itu dalam konteks atas pencarian, dia dianggap sumbangan tidak langsung. Sumbangan dari sudut moral, dari sudut sokongan kan. Suami pergi kerja pun semangat. Itu sebab isteri layan baik ni. Cuba isteri tak layan baik, suami mengamuk asyik hari menyam, pergi kerja pun mengamuk di pejabat pula kan. Apa masalah di rumah bawa ke pejabat. Jadi nampak itu nak kait sumbangan tidak langsung tu. Sebenarnya sumbangan tidak langsung pun memberi ruang kepada isteri kalau suami mati untuk tuntut harta sepencarian. Cumanya benda ni dia duduk di bawah kuasa mahkamah. So mahkamah dia akan nilai. Kalau berlakunya bicara, contohnya tuntutan dibuat, ada pihak yang bantah, yang menentang, di situ yang akan jadi panjang cerita. Kalau tak ada bantahan, dia jadi suluh. So tak ada masalah. Kan? Macam satu lagi pengalaman saya tuan-tuan. Ini saya kena ceritalah sebab ni topik yang agak panas lah isu pencarian ni. Kan? Bila saya bantu satu kes, suami juga meninggal. Saya setakat ni tak jumpa ada satu kes isteri meninggal, suami nak tutup sepencarian. Suami nak tutup sepencarian, ni isteri meninggal. Pakcik ni dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya tak puas hati dengan faraid. Saya nak harta sepencarian sebab saya pun usaha bersama isteri." Saya tanya pakcik ni, "Pakcik tahu tak faraid pakcik dapat berapa?" "Tak tahu Ustaz." "Berapa dapat?" Rupanya dia tak tahu faraid dulu. Lepas tu saya kata tahu faraid dulu. Dia ni yang dia panas sangat nak tuntut sebabnya adik-beradik isteri dia mati tak ada anak. Cerita dia tak ada anak. Jadi adik-beradik cepat menuntut. Jadi bila cepat menuntut, dia jadi macam serba salah. Dia terkejut lah kan. Dia telefon saya, "Ustaz, saya tak puas hati dengan faraid saya. Saya nak tuntut harta sepencarian daripada harta isteri saya." Saya tanya dia balik, "Pakcik tahu tak? Isteri pakcik mati ni tak ada anak. Pakcik tahu tak faraid pakcik berapa?" "Tak tahu Ustaz." "Berapa faraid pakcik?" Dia tanya saya balik. "Faraid pakcik 1/2 sebagai suami." Dia senyap. Banyak Ustaz ni. 1/2 dah. Tak payah tuntut lah Ustaz. Dia kata, kalau tuntut pun, saya kata kalau pakcik nak tuntut pun, benda tu bukan boleh dapat segera. Hatta nak tuntut pusaka pun ambil masa 5-6 bulan. Apa tak nak tuntut sepencarian? Tiba-tiba adik-beradik bantah pula, kena bawa ke mahkamah. Baru dia faham. Tak apalah Ustaz, pakcik terimalah 1/2. Pun dah banyak lah tu rasanya. Pakcik nak tuntut sepencarian, dia pula bercakap, kalau pakcik tuntut sepencarian, naik turun mahkamah, tahu-tahu pakcik mati, tak dapat apa-apa. Faham itu tak apa. Jadi akhirnya dia terimalah. So terima. Benda ni kadang-kadang orang bercakap dalam keadaan dia tak faham, dan tak ada orang nak cerita betul ke dia. So dia faham. Itulah satu kes yang orang tanya saya, isteri mati, suami nak tuntut sepencarian. Tapi selesai dengan tu je. Yang banyak kes, suami mati, isteri nak tuntut. Jadi dalam kes yang kedua ni, suami mati, isteri tak ada anak. Suami mati tak ada anak, ada isteri, dua-dua bekerja. Suami isteri bekerja. So kita nampak rumah, kereta memang jelas ada sumbangan langsung. Sebab bila dua-dua bekerja ni kan. Kemudian adik-beradik suami ni ramai, mak ayah dia tak ada. So isteri dapat 1/4, baki 3/4 tu pergi ke adik-beradik. Di sini tuan-tuan cerita yang panjang lah. Memang adik-beradik menuntut betul. Saya bincang, bawa idea supaya benda ni berdamai di rumah lah. Tak payahlah berdamai di mahkamah, berdamai di rumah, bincang adik-beradik kan. Contohnya bab isteri kata kalau boleh rumah ni dia ada sumbangan dia nak dapat atas nama sepencarian dan sebagainya. Saya cadanglah supaya adik-beradik guna kaedah bersetuju. Setujulah bagi dua dulu, contohlah kan. Rumah harga 400,000 bagi dua. Kalau nak jual pun 200,000 untuk isteri, 200,000 untuk adik-beradik pun boleh. Isteri bersetuju, tapi adik-beradik bantah, dia tak setuju. Kami tetap nak faraid kami. So dia kira isteri 1/4 je, kami nak faraid kami. Penyudahnya 2-3 kali pertemuan memang tak boleh selesai. Saya kata tak apa, kalau dah tak boleh, serahkan kepada isteri untuk filekan tuntutan harta sepencarian. So bawa ke mahkamah syariah, tuntut harta sepencarian. Suluh pun tak lepas juga. Punyanya panjang cerita.
Suluh pun, peguam sama peguam ni pun nak suluh, nak berdamai supaya benda tu selesai, tanpa bicara tak selesai. Saya pun tak dapat maklumat tuan-tuan, benda ni dah berlaku hampir, saya tak silap, dah 4 tahun. Kan? Awal tahun hari tu tak silap, isteri telefon tak selesai lagi. So 3 tahun tuan-tuan tak selesai lagi. Cerita dia panjang. Sebab tu benda-benda ni kita kena fikir. Kita bercakap bab hadis pencarian dalam keadaan kita tak faham kaedah ilmu yang sebenar. Kita bimbang macam ni. Saya selalu sebut, yang kita nak selesaikan pusaka ni, kita nyanyi ke orang mati tu. Kita nak settlekan tanggungan dia tu, arwah tu. So bagilah benda ni segera. Sebab saya selalu sebut buah ni tuan-tuan, kita dapat harta ni bukan kerana kita minta orang tu mati, betul tak? Allah takdirkan dia mati. Kita tak pernah doa pun. Saya banyak ulang ayat ni tuan-tuan. Kita tak pernah doa pun ayah kita mati, apatah lagi isteri doa suami mati. Hatta kalau kata suami tu kahwin ramai pun tak ada isteri, ya Allah, matikanlah suami aku cepat-cepat, kan? Dahlah dia menikah lain pula, kan? Tak ada. Takkan ada tu, tak marah macam mana pun dia tak doa. Tapi tiba-tiba Allah matikan dia. So bila Allah matikan dia, dia tinggal harta. Kita bakal mewarisi harta tersebut. Kita uruslah dengan cara yang terbaik, kan? Bertolak ansur lah. So ada satu cerita lagi, tu kita bawa kemudian. So tuan-tuan boleh faham, takrif harta pusaka tu harta dalam tempoh kahwin. Maknanya kalau suami ni dia ada harta, tapi harta tu sebelum dia kahwin dengan kita, ataupun isteri tu ada harta sebelum kahwin dengan suami, so harta tu harta dia. Dia tak ada kena-mengena untuk tuntut harta sepencarian. Ataupun harta tu dia warisi daripada mak ayah dia, pusaka daripada mak ayah dia, kan? Suami ni dapat ni, isteri tuntut sepencarian di mahkamah, tuntut tanah. Akhirnya waris lain lawan balik, tak boleh tuntut. Sebab apa? Tanah ni dia dapat daripada ayah dia. So dapat tu dia tak ada sumbangan isteri dah. Sebab benda tu seolah macam dapat harta tersepak. Kan? Dapat tu kematian ayah dia dapat. So dia tak terlibat dengan tuntutan harta sepencarian. Jadi hak kita nak tuntut sepencarian ni ialah harta yang diusaha ataupun yang diperolehi dalam tempoh kahwin. Start daripada kahwin tu lah. Start daripada kahwin tu, di situlah tengoklah harta suami apa gini-gini, kita boleh tuntut. Tapi macam saya kata tadi lah, benda ni menuntut. So menuntut ni bukan satu kerja yang mudah. So kita nak kena faham situ. Sebab tu kefahaman muafakat antara waris tu penting. Tapi kalau sampai masa dah waris tetap orang kata tak boleh bertolak ansur, tak apalah, tuntutlah. Macam cerita isteri tadi kan, waris tak boleh tolak ansur. Baik. Soalan ke-71. Apakah hukum harta sepencarian? Kalau tanya hukum faraid, wajib. Hukum membahagi harta ikut hukum faraid, hukumnya wajib. Belajar faraid fardu kifayah. So tuan-tuan, malam ni kita berkuliah faraid, kita belajar faraid sikit sebanyak, walaupun sebulan sekali, mana selamatlah orang lain. Sebab ada orang belajar, ada orang mengajar. Hukumnya fardu kifayah. Tapi tuan-tuan, beramal dengan hukum faraid, melaksanakan faraid atas harta orang mati, hukumnya wajib. Dia tak ada hukumnya sunat, haru, kata tak ada tuan-tuan. Hukumnya wajib. Sebab tu mati je seseorang, dia tinggal harta, kita kena tengok dulu pada faraid itu. Kena tengok pada faraid. Saya dah selalu sebut, jangan kita duk pergi asyik nak bahagi dengan kaedah lain dalam keadaan waris tak faham faraid. So kena faham dulu faraid. Jadi kita kena bertanya, hak faraid kami ni berapa? Lepas dah tahu hak masing-masing, terpulanglah lepas tu. Kan? Sebab keputusan selepas daripada itu bermakna datang daripada faraid tu dah. Kan? Ni tak tahu faraid berapa, terus boleh buat keputusan. Contoh tuan-tuan, minta maaf saya kena sebut, bila ada suami atau isteri meninggal, contohlah kalau isteri meninggal, suami ni ayah kepada anak-anak ni, dia buat keputusan dia. Ikut ayah. Ayah nak bagi ikut ayah. Kan? Ayah tak nak. Kan? Ayah nak bagi ke anak belaka, tapi ikut ayah. Anak perempuan ayah seorang, ayah nak bagi rumah semua. Ikut ayah. Jadi anak kadang-kadang tak setuju, tapi tak berani lawan. Kalau lawan nanti kan jadi anak derhaka. Padahal ayah tu derhaka pada Allah Ta'ala. Bukan anak tu derhaka. Anak ni tak tahu apa-apa. Hak faraid sendiri pun tak tahu berapa dan sebagainya, ikut ayah. Sama juga kalau suami meninggal, mak yang buat keputusan, ikut mak. Barang kemas, contoh katalah kalau isteri mati, ayah kata barang kemas kita bagi anak perempuan je, padahal anak lelaki tetap ada hak atas barang kemas. Jadi tuan-tuan, tak boleh, jangan kita buat keputusan
tanpa merujuk dulu kepada hukum faraid yang telah difardukan oleh Allah. Sebab tu faraid wajib. Baik, harta sepencarian apa pula hukumnya? Baik, macam ni jawapannya di sinilah. Kita baca. Harta sepencarian sebenarnya berasal daripada adat Melayu. Adat kita ni tuan-tuan. Sebab tu harta sepencarian ni tak ada, kita tak dengar negara-negara Arab praktik harta sepencarian ni. Wujud pun tuan-tuan, dia orang pakai faraid tu je lah kan. Suami kahwin sampai 3-4 orang pun tuan-tuan, faraid kongsi lah 3-4 orang. Tapi di Malaysia kita ni, adat kita bila berlakunya perkahwinan akan ada perkongsian usaha sama. Mungkin budaya tempat-tempat lain, contohlah budaya tempat lain, contohnya kalau seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, syarat dia kena ada harta tu. Nak mari minang anak aku ni, katanya mak kepada anak perempuan ataupun ayah dia kata, cek dulu kerja apa, rumah ada tak lagi, kereta ada tak lagi, simpanan banyak mana. Dia tanya hak tu dulu kan. Ada cukup lengkap, baru boleh kahwin dengan anak aku. Dia tak nak anak dia nanti susah. Kan. Tapi budaya kita dia tak jadi macam tu tuan-tuan. Dia tak ada, orang kita ni dia bukan tak kisah tuan, kisah juga. Hak jenis kisah sungguh kan. Tengok mari kereta besar baru terima jadi menantu. Hak mari kereta kecil tak terima, padahal kereta besar tu pinjam mak orang. Hak kecil tu bawa kereta sendiri kan. Tertipu gitu je. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang budaya kita ni lah yang menjadi sebab kepada harta sepencarian, sebab ada usaha sama. Kadang-kadang kahwin tak ada kerja pun lagi, tapi sebab daripada perkahwinan tu mula berkembang, nampak tak? Dia berkembang, akhirnya ada harta ya. Jadinya adat Melayu. Adat ini diterima pakai oleh ulama dan pihak berkuasa agama di negara ini dan dijadikan sebahagian daripada hukum syarak. So adat ni asal adat ataupun uruf budaya, tapi diiktiraf sebagai hukum syarak kerana keadaannya yang tidak bertentangan dengan hukum. Dia tak ada isu-isu yang bertentangan, sebab dia ada maslahah, dia ada kebaikan. Cumanya jangan kita ikut salah prosedur kan. Main bila mati je terus ambil atas nama sepencarian, tak betul kan. Dia kena ikut proses dia tu, sebab dia bukan mutlak yang asal daripada hukum faraid itu kan. Bukan macam tu. Kalau kita bincang wasiat, hutang, itu tak boleh dah, sebab memang dah ada panduan dalam syarak. Baik, malah banyak membantu masyarakat Islam dalam persoalan penyelesaian berkaitan pemilikan harta suami isteri. Kita bagi contoh macam ni lah. Suami berpoligami. Yang ni yang mungkin agak lebih jelas. So perkahwinan dengan isteri pertama mungkin lebih lama, dan kebanyakan harta suami diusahakan dalam tempoh kahwin dengan isteri yang pertama. Kemudian suami kahwin lain. So bila suami kahwin lain, kemungkinan suami dia tak usahakan harta dalam tempoh perkahwinan dengan isteri yang kedua. Kalau duduk rumah pun mungkin sewa, ataupun mungkin suami kahwin lain duduk menumpang rumah isteri baru. Mungkin macam tu. Jadi tidak ada harta yang diusahakan dengan isteri yang kedua. So bila meninggal suami, dari segi hukum faraid, dua-dua isteri berkongsi. Nampak tak? Isteri pertama dengan isteri kedua, kalau suami ni ada anak, berkongsi 1/8. Isteri pertama 1/16, isteri kedua 1/16. So sama banyak. Kalau kata suami tinggal rumah suami, sedangkan rumah tu dia beli dalam tempoh kahwin dengan isteri pertama, tapi rumah tu dua-dua isteri berkongsi 1/8. Dia nampak di sinilah cabarannya. Jadi bila dah jadi macam ni, kadang-kadang saya nak pesan isteri, janganlah bantah faraid tu. Jangan marah pada faraid kan. Tapi ada hak untuk isteri pertama dapat melalui tuntutan harta sepencarian. Jadi tuntutlah kan. Tetapi kalau tak tuntut, tapi benda tu boleh selesai melalui persetujuan, lagi bagus pada saya sebenarnya. Mana tak perlu nak lalui proses sampai ke mahkamah. Tapi tuan-tuan agak-agak boleh tak dua madu ni nak bertemu? Boleh. Tapi nak bagi persoalan tu kita kena fikirkan kan. Sebab saya terlibat, ni kes ketiga saya nak cerita kan. Bila dua orang isteri, suami dia meninggal, dua isteri ni berlaku bila isteri pertama mempersoalkan tentang sumbangan dia. Dia telefon saya, sumbangan dia kepada harta suami. Suami beli rumah, isteri keluarkan duit untuk bayar muka. Itu cerita isteri lah. Kemudian suami beli tanah pun isteri ada menyumbang.
Suami beli kenderaan pun menyumbang. Jadi nampak sumbangan isteri pertama tu berlaku sebab perkahwinan dia sebelum suami kahwin seorang lagi lebih kurang dalam tempoh dekat 30 tahun. Jadi banyak juga sumbangan dia. Cuma saya nampak di sini suami bila dia kahwin lain, dia tak bercerita tentang kedudukan harta dia dengan isteri baru. So bila meninggal, di situ berlaku krisis. Bila isteri pertama cerita, isteri kedua pun agak-agak betul ke tidak dia cerita ni. Nampak tak tuan-tuan? Sebab suami tak berkongsi. Kesilapan suami juga. Suami patut bercerita. Rumah ni dia beli dulu ada sumbangan isteri pertama. Kan? Dia kena ceritalah pada isteri kedua tu baru betul cara dia. So kalau dia tak bercerita, benda ni bimbang nanti orang tak boleh nak bertemu. Tapi lastnya bila dah dua-dua tak boleh bertemu, saya jadi orang tengah tuan-tuan. Ni cerita betul kan? Semua cerita betul belaka, saya tak ada cerita tipu. Okay. Saya jadi orang tengah. Last saya bawa idea macam ni. Saya kata kita kena duduk di tengah-tengah sebab kita nak selesaikan harta arwah. Kalau kita duduk dindong-dindong panjang cerita, kita bimbang tak selesai sampai sudah. Akhirnya fed up buat diam je, lantak kau lah. Kita tak nak jadi macam tu. Kan? Rumah tak selesai, tanah tak selesai, semua kita tak nak. Jadi saya bagi cadangan, saya bagi idea. Saya bagi tahu pada isteri kedua, saya kata boleh tak bersetuju. Kalau kita boleh menerima hujah isteri, kita pula jadi tuan hakim. Kalau kita boleh bersetuju terima hujah isteri pertama yang dia menyumbang. Daripada saya ada logiknya sebab dia tempoh kahwin dia lama dan rumah tu pun suami beli sampai dah tak ada hutang. Kan selesai dah. Dia kahwin dengan isteri kedua tu, dia dah settle dah hutang-hutang tu. Maknanya bersih. So dia tidak terikat dengan hutang. Akhirnya isteri kedua dia agak kendor sikit, dia setuju. Dia nampak benda tu sebab saya dah sebut kalau dua ni boleh bertemu dalam perjumpaan hari ini, saya kira separuh daripada isu pusaka arwah selesai. Dia kalau tak boleh bertemu tu payah. Ajak bertemu tak boleh. Tak nak bertemu. Tu sakitlah tuan-tuan. Tapi pada saya kalau boleh bertemu, insya-Allah separuh selesai. Jadinya kita nak selesaikan, saya kata boleh setuju, okey setuju. Sebab isteri pertama bila tanya saya kata kalau isteri kedua bantah, saya kata puan boleh filekan tuntutan harta sepencarian. Tapi kena bawa lah bukti tu. Bukti, hujah, saksi. Kan bukti-bukti yang kata beli tanah, menyumbang duit, kadang-kadang simpan tak bukti tu? Tak simpan. Sebab apa tak simpan? Sebab kita buat dulu dengan kasih sayang. Tapi kita tak tahu cabaran akan datang. Si pertama kata saya mana tahu suami saya nak kahwin seorang lagi. Jadi semua kasih sayang. Tapi dia lah nak redha bukan senang. So tak apa. Biar kita faham situasi. Jadi saya kata kalau puan nak tuntut sepencarian. Tapi bila berdepan dengan saya cadangkan, saya kata kalau kita boleh bertolak ansur, berbincang. Okey, saya kata macam ni lah. Rumah ni keputusannya macam mana? Kan? Sepakat diorang itu berdua nak jual. So bila nak jual, saya kata boleh tak kita bersetuju separuh kalau atas nama sepencarian. Sebab isteri pertama ni dia bertahan. Kalau isteri kedua tuntut hak faraid sebenar, dia nak bawa ke mahkamah untuk sepencarian. Jadi saya kata kalau kita boleh selesai di sini, selesai. Saya kata boleh tak separuh kita bagi isteri pertama. Alhamdulillah isteri kedua setuju. Dia setuju. Maksudnya bila setuju, kita guna kaedah persetujuan lah. So tak ada masalah lah kan. Guna kaedah persetujuan. So separuh lagi faraid. Dalam faraid itu isteri dua orang tu berkongsi lah 1/8. Jadi bila rumah tu dijual nanti dia settle. Tapi sebab tu saya kata tadi, teknikal selepas tu dia panjang lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dah buat satu keputusan yang kurang-kurangnya kita boleh pegang. Kita nak macam tu lah. Tapi kalau berubah pula keputusan tu, saya kata saya berlepas tangan, saya tak nak bantu dah. Kalau nak cerita mahkamah, bawa ke mahkamah lah. Tapi saya nak kongsi tuan-tuan, setidak-tidaknya ada ruang-ruang untuk kita selesai lebih awal. Tapi tak boleh datang dengan orang kata rasa marah, kan, dengan persepsi tak betul dan sebagainya, tak boleh lah. Datang dengan niat untuk selesaikan pusaka peninggalan si mati. Kita niat supaya arwah tu aman di sana bila kita boleh selesaikan. Kena fikir yang tu, jangan fikir untuk kita je. Baik. Okey, itu duduknya harta sepencarian. Jadinya tuan-tuan, cantik kita bincang isu harta sepencarian ni sebab dalam konteks budaya masyarakat kita dia ada kepentingan, ada kebaikan, ada maslahah. Sebab tu dia dibawa masuk dalam undang-undang syariah. Hukum adat harta sepencarian banyak dibincang. Dan salah satu sandaran menjadikannya sebagai hukum adalah mengikut kaedah usul fiqh, iaitu al-'adah muhakkamah.
dia ada satu kaedah fiqh, kaedah hukum fiqh kan disebut al-adah muhakkamah, adat boleh dijadikan hukum. Melihat kepada maslahah lah, kepentingan, melihat kepada sebab musabab dan sebagainya. Budaya tadilah, budaya kerjasama dan perkongsian suami isteri. Baik, boleh habis itu. Soalan ke-72, bilakah harta sepencarian boleh dituntut? Baik, sehingga kini belum terdapat tata cara khusus berkaitan tuntutan harta sepencarian oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas harta pusaka. Malah kebanyakan negeri, enakmen pentadbiran keluarga Islam tidak membutuhkan satu tuntutan harta sepencarian, dia tidak ada penyelarasan kan selepas berlakunya kematian. Jadi sebenarnya negeri-negeri ini kadang-kadang pun ada perbezaan dari sudut peruntukan. Sebab tu kalau kita duduk di Pahang, kita kena tahu saya Pahang lah, duduk di Terengganu tahu saya Terengganu. Sebab tu saya sebut tadi, benda ni dia tertakluk di bawah bidang kuasa mahkamah, bukan keputusan kita sendiri kan, bukan keputusan kita sendiri. Cumanya menuntut harta sepencarian ni boleh berlaku dengan 3 sebab. Sebab yang pertama, bercerai, berpisah, suami isteri berpisah. So kalau dah bercerai tu terus tuntut. Jangan duk tangguh-tangguh. Ni dah bercerai lama dah, tuntut juga atas pencerian. Bila tuntut? Lepas suami tu mati. Jadi lama tempoh tu. Maknanya suami isteri berpisah, suami kahwin lain, isteri mungkin kahwin lain. Kan dengar suami mati baru timbul nak tuntut sepencarian. Bukan makna tak boleh tuntut, tapi proses dia tu kemungkinan susah lah. Jadinya tuntut segera. Lepas berpisah tuntut. Dan saya nak cerita tuan-tuan, kita kena faham betul-betul lah, sebab teknikal dia benda ni dia panjang tau. Kan melibatkan isu-isu mahkamah ni dia terlalu panjang lah. Baik, so tuntut. Yang kedua, kalau kematian pasangan kan, berlaku kematian, so boleh tuntut. Selepas kematian tuntut. Sebab tu saya sebut faraid ni kita kena segera. Perbincangan kena segera, kefahaman kena segera. Kalau berlaku kematian pada suami atau isteri, dia tak boleh dibiar lama. Kan, duduk bincang, waris-waris bertemu, buat satu keputusan. Dalam pertemuan tu tiba-tiba waris kata dia nak hak faraid dia. Contoh macam tu. Kan? Dan isteri kata dia nak tuntut atas sepencarian. So nak bincang persetujuan pun tak lepas, akhirnya waris berkerah dengan faraid, isteri terus filekan ke mahkamah. Jangan tangguh-tangguh, sebab pengalaman saya bertemu kes macam ni. Tuntutan harta pusaka dibuat. Kalau macam di Bera ni, bawa ke mahkamah, bawa ke pejabat pusaka, bicara di pejabat tanah Bera. Dalam bicara tu tuan-tuan, lepas kematian nak tuntut pusaka tu pun, kalau tuntut segera pun paling tidak 5-6 bulan untuk panggil bicara. Jadi dalam bicara tu tiba-tiba barulah duduk berperang. Gini kan. Dia tak pernah bincang lebih awal. Baru nak bincang, kadang-kadang ada isteri dia tak faham. Bila pejabat tanah panggil, dia ingatkan baru nak bincang awal, rupanya nak buat keputusan. Dia tak ada ilmu tentang tu, kesian. Jadinya dalam bicara kuasa, keputusan nak dibuat, akhirnya tak boleh buat keputusan. Macam ada satu kes saya baru ni, kesnya arwah ni mati, dia meninggalkan anak daripada isteri dulu. Kemudian dia tinggalkan isteri yang terkini dengan anak-anak dia. Jadi tuan-tuan, isu dia dengan anak tu je, anak tiri isteri tu. Kan? Sebab tu benda ni kena bincang dulu. Tak boleh nak bawa dia ke pejabat pusaka baru nak bincang, susah. Jadi kalau bincang lebih awal, tanya anak tiri tu, anak peneroka daripada isteri, anak suami daripada isteri pertama tu nak tuntut ke tidak, bagaimana, bincang dengan anak-anak, dah dapat satu keputusan. Kalau kata isteri rasa dia tak puas hati dengan jumlah ataupun hak faraid yang dia dapat, kan, dia nak tuntut sepencarian, dia segera tuntut. Jangan submit ke permohonan pusaka, dah bicara kuasa, lepas dah selesai bicara kuasa baru nak tuntut sepencarian. Susahlah. Kita terpaksa macam patah balik tau. Sebab kaedah mengurus pusaka ni, sepencarian tu mesti didahulukan daripada agihan faraid kepada waris. Dia kena dulu. Jadi kena selesai awal. Sebab tu kena tahu dulu. Jangan pergi bicara kuasa, dah keluar bicara kuasa baru tak puas hati. Kan? Tak puas hati. Bila tak puas hati nak tuntut balik, jadi proses tu jadi makin sukar. Sebab tu kena segera. Tuan-tuan, tak boleh kita tangguh-tangguh. Sebab tu kena tahu step dia tu. Yang ketiga tadi mati. Yang ketiga poligami. Suami
kahwin lain, terus isteri pergi tuntut sepencarian. Kan? Jangan tangguh-tangguh. Ni dengar suami kahwin lain, marah dulu, ngamuk, bertahu-tahu suami mati baru nak tuntut sepencarian. Jadi sebenarnya dia dah ada ruang untuk tuntut lebih awal. Kan? Itu antara kaedah ataupun sebab-sebab yang boleh untuk isteri ataupun suami menuntut harta sepencarian. Tapi macam saya kata tadi lah, jaranglah kita dengar suami menuntut. Sebab suami ni biasanya dia jarang rasa macam terlalu terbeban bila isteri dia mati. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, budaya kita, harta ni kalau suami isteri, harta banyak duduk dengan harta, pemilikan harta banyak pada suami lah. Kan, kalau biasa rumah suami, tanah suami, isteri kadang-kadang ada tanah, kalau ada, kalau tak ada. Jadi sebab tu kadang-kadang bila isteri mati, suami kadang-kadang dia tak rasa terbeban sangat sebab dia rasa rumah dia dah ada, kereta dia dah ada, dia bekerja kan. Tapi kalau isteri dia lain sikit, dia terbalik situasi. Sebab tu dalam konteks sepencarian ni selalu orang perempuan akan bertanya, kan? Ataupun orang perempuan akan tuntut. Siapakah yang layak membuat tuntutan harta sepencarian? Yang ni kita sambung semula lah, tuan-tuan. Ataupun secara ringkas saya boleh sebut, sebelum kita sambung akan datang topik ni sebab panjang juga ni. Yang boleh menuntut harta sepencarian ialah pasangan. So kalau yang mati itu suami, isteri masih ada, siapa tuntut? Isteri tuntut. Kalau isteri mati, suami hidup, suami tuntut. Yang tu jelas kan, sebab harta sepencarian ni hak milik pasangan, suami isteri. Jadi kes yang biasa berlaku dia macam ni. Kes yang berlaku yang agak mungkin lain daripada kaedah asal, isteri mati dulu, suami ada lagi ni kan. Kemudian dia suami tak tuntut harta isteri kan, sebab isteri pun mungkin tak ada harta. So isteri mati dulu. Lepas isteri mati dulu, tak lama kemudian suami mati. Atau biasa kemungkinan dia berlaku macam ni, isteri mati dulu, lepas mati isteri, suami kahwin lain. Kita bagi hak mudah sikit, mudah faham. Suami kahwin lain. Bila kahwin lain, dapat anak lain pula. Daripada isteri yang baru dapat anak lain. Kemudian dah lama tu mati suami. Bila mati suami, tuan-tuan nampak tak dia punya cabaran dia? Suami meninggalkan isteri dan anak-anak daripada dua isteri. Isteri yang terkini dengan isteri yang dulu. Selalunya kalau anak-anak ni tak boleh duduk bersama dan mungkin tidak ada persefahaman, anak daripada isteri dulu dia mempersoalkan tentang sepencarian mak dia dulu dengan ayah dia. Nampak tak? Dia ungkit balik tu. Dia nak tuntut sepencarian tu, mak dia hak mati dulu lama dah tu. Dia nak tuntut balik harta sepencarian mak dia dengan ayah dia, sedangkan mak dia mati dulu. Kalau ikut kaedah dia, bila mak mati dulu dah tak wujud dah sepencarian untuk mak atas harta ayah, sebab mak dah mati. Sebab kita sebut tadi sepencarian ni hak pasangan. So pasangan yang masih hidup, kalau suami mati, isteri hidup, isteri tuntut. Kalau isteri mati, suami hidup, suami tuntut. Jadi orang dah mati, kadang-kadang bila anak pergi tuntut, situ kadang-kadang tak lepas. Cumanya saya merujuk juga kepada sahabat-sahabat hakim mahkamah, dia orang pun tengok juga kepada situasi lah. Dia tengok juga pada keadaan. Sebab tu saya kata benda ni berbeza. Jadi kalau ikih isteri mati dulu, tiba-tiba anak kepada isteri yang mati ni dia nak tuntut, dia tuntut lah. Kalau boleh bawa ke mahkamah, tengoklah mahkamah putuskan macam mana. Kalau mahkamah nak terima, mahkamah terimalah. Kalau mahkamah nak tolak sebab atas alasan mak awak ni mungkin sumbangan dia tak besar, ataupun sumbangannya tidak langsung, ataupun hak menuntut tu hak isteri, so mungkin mahkamah tidak boleh mengesahkan. Tapi kaedah asal dia ialah hak pasangan menuntut, bukan hak orang lain kan. Sebab saya ada satu kes yang berlaku bila hakim persoalkan balik, awak ni siapa? Kami ni anak kan. Tuntut atas apa? Tuntut atas harta sepencarian mak. Mak mana? Mak dah meninggal. Kalau mak dah meninggal tak payah tuntut, tak boleh tuntut dah. So hakim tolak. Ada kes berlaku macam tu lah. Tapi macam kita sebut tadi, undang-undang sepencarian ni dia agak fleksibel kan. Jadi kita nak lalui itu tuan-tuan bukan satu proses yang mudah.
Okey, wallahu alam. Kita berhenti di sini. Kalau ada soalan, mana dulu? Belakang dulu dah. Okey. Sila tahu Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau macam pasangan suami isteri itu masa dua-dua masa bekerja kan, lepas tu masa bina beli rumah tu dengan tanah atas nama isteri. Lepas tu nak ditakdirkan isteri tu meninggal dulu, ada anak. Jadi macam mana cara maknanya macam mana bahagian faraid dululah. So rumah tanah nama isteri lah. Maksudnya rumah tu milik isteri lah tu. Yelah, betul lah. Maknanya sekarang ni harta tanah dan rumah tu hak isteri lah, kan? Jadinya isteri meninggal dulu. Yelah, kaedah tadilah yang kita bincang tadi. Jadi isteri meninggal, dia tinggal suami. Lepas tu ada anak-anak lah, lelaki dan perempuan. Okey. Jadi kita balik pada faraid dulu. So dari segi hukum faraid, kalau isteri yang meninggal ni ada anak, suami dapat 1/4. Itu hak faraid dulu, yang disebut dalam surah An-Nisa, suami dapat 1/4. So rumah kita, tanah kita tu hak suami 1/4. Artinya kalau kita lalui proses pusaka biasa, ikut proses permohonan pusaka, dalam geran tanah dan rumah tu nanti, geran tanah lah asalnya, rumah dia follow tanah. Dalam geran tu kalau suami menuntut, suami akan masuk nama dia, tulis 1/4 dalam geran tu, kan? Jadi soalannya suami ada hak lah atas tanah dan rumah tu 1/4. Kemudian hak baki tu anak-anak lah, kan? Kalau kata kita isteri hak mati ni ada mak ayah masing-masing dapat 1/6. Ayah kita 1/6, ayah si mati, mak 1/6, suami 1/4, lebih tu untuk anak-anak. Okey, yang tu yang saya kata kita kena bagi kefahaman tu dulu, kan? Tapi masalahnya isu kita dalam masyarakat ni, siapa yang nak tolong cerita agihan tu? Siapa nak tolong cerita dulu? Kalau kita bawa permohonan pusaka, kita tak akan dapat maklumat tu kecuali dalam bicara nanti. Jadi kita kena ada pihak-pihak yang boleh bantu. Sebab tu saya kata dalam bab pusaka faraid ni kena ada dalam masyarakat kita. Sebab tu saya selalu sebut, paling-paling tidak kat pejabat agama tu kena ada orang-orang yang tahu, tolong cerita, tolong sampaikan. Kalau nak harap satu kampung seorang mungkin lambat lagi lah, kan? Kalau boleh dalam kampung tu imam masjid mesti tahu faraid, tu lain cerita, kan? Apa-apa tanya imam masjid. Contoh kan, mungkin boleh diusahakan lah. Tapi saya nampak mungkin dalam daerah kita ni ada satu agensi, satu tempat yang kita boleh tanya, kan? Bagi faham tu dulu. So bila faham, suami kata 1/4, tak apalah, dia beres je, dia terimalah 1/4 sebab tu hukum, kan? Tapi contoh dia rasa macam dia banyak menyumbang dulu ni, kan? Kalau ikut rumah ni, tanah je nama isteri. Rumah dia buat, tapi dah sebab rumah dia buat, tanah nama isteri, rumah dia bayar, ataupun dia buat loan dan sebagainya, dia yang tanggung rumah, tanah nama isteri, tapi tetap ikut tanah, kan? Sebab rumah tu atas tanah nama isteri. Jadi suami merasakan dia macam 1/4, dia rasa macam dia perlu tuntut lebih. Jadi dia boleh tuntut sepencarian tu. Dia nak tuntut, dia tuntutlah. Kalau dia tuntut, mahkamah memutuskan dia dapat separuh. Contohlah, kuat dia punya hujah dia tu, dia dapat separuh. So dia dapat separuh atas geran tu. So geran tanah tu dia dapat 1/2. Tapi proses tu panjanglah, saya cerita ringkas ni keputusannya. Pejabat tanah, dalam geran tanah 1/2 untuk suami atas nama sepencarian. Separuh lagi tu dia dapat lagi 1/4. Separuh daripada geran tanah tu, kan? Jadi nanti dalam geran campurlah. Campurlah bahagian 1/2 dengan 1/4 yang baki tu. Hak waris-waris lain dapat separuh tu lah. Ikut pembahagian tadi. Itu kalau dia menuntut lah, kan? Kalau dia tak nak tuntut, tu selesai lah. Tapi dalam kes macam ni, kalau nak buat melalui persetujuan pun boleh. Cuma dalam bab persetujuan ni, kalau anak-anak tu bawah umur tak lepas. Anak-anak bawah umur tak boleh setuju. Dia tak boleh buat pelepasan hak, kan? Jadi susah jugalah. Dia persetujuan boleh dibuat kalau waris-waris ni semua cukup umur. Boleh faham? Anak bawah umur? Yelah, tak boleh lepaskan hak jugalah. Sama je.
dia kalau ada anak waris bawah umur, dia tak boleh lepaskan hak. Jadi kita nak guna kaedah persetujuan tak boleh lah. Contoh kata suami tadi minta setuju dululah bagi dia separuh, tak lepas lah. Sebab dalam konteks tu anak-anak tu tak boleh melepaskan hak. Dia kalau anak yang cukup umur, dia lepas lah. Anak kata ayah tak susah lah, kami bukan kata bagi ke ayah separuh, kami bagi semua ni. Rumah dengan tanah ni ambil ke ayah belaka, kami tak nak pun. Lagi senang kan. Itu maknanya pengorbanan yang besar lah kalau anak boleh bagi tahu macam tu pada mak ayah kan. Sama jugalah kalau suami meninggal. Boleh Okey. Tanah nama isteri. Okey, tanah dia lah. Suami? Suami ada lah. Isteri ambil dulu. Mana tanah nama suami, nama isteri. Yang buat tanah tu kan isteri. Macam tadi jugalah. Itu ada pilih dia. Tapi suami ada. Anak ada. Dapat ke suami macam tadi lah. Dapat sajalah. Dapat saja. Dapat 1/4. Maknanya suami suami dapat 1/4. Baki tu untuk anak-anak lah. Kalau anak komplain pula, dia kata, ayah tak keluar duit langsung. Dia tak ada isu tu, dia tak ada isu keluar duit. Ni pun satu bab dalam masyarakat kita kan. Dia bukan isu keluar duit. Dia sekarang ni kita jangan tengok apa ni masa hidup memanglah dia usaha tanah tu, tapi bila dia dah meninggal, dia dah tak ada kaitan dah dengan dia tu. So tanah tu jadi tanah pusaka. Bila jadi tanah pusaka, kita kena balik pada apa? Hukum Allah, hukum faraid. So hukum faraid kata macam mana? Kita tak boleh nak buat penilaian. Dulu ayah tak bantu pun mak. Kan? Semua mak keluar duit sendiri. Kan? Tiba-tiba mak mati, ayah nak 1/4. Tak boleh, bukan ayah nak, itu Allah bagi pada ayah. Kan? Jadi hak lebih tu untuk anak-anak lah. Dia sama macam pengalaman saya dalam satu kes, isteri juga mati. Dia tak ada anak, dia ada suami. Sepatutnya suami dapat 1/2 kan. Baki tu pergi adik-beradik. Tahu adik-beradik dia berkerah. Dia kata suami ni orang luar. Dia boleh nafikan macam tu adik-beradik arwah ni. Dia kata kat suami si mati, kau ni orang luar, tak ada hak. Ini tanah ni adik aku punya. Dia usahakan sendiri dulu. So jadi bila tanah adik, abang dengan kakak patut boleh. Kan? Sebab kami ni satu mak satu ayah. Dia hujah situ. So suami tak ada hak sebab suami tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dia kata, sebab dia kata dia kira dia nampak kefahaman dia faraid ni hanya dalam hubungan darah daging saja. Tak boleh lah kan. Sebab hukum dah tetap dah, suami dah jelas dalam Quran, suami ada hak. Sama ada dia usaha tak usaha, itu bukan soal dia. Sama juga macam orang petikai harta pergi Baitul Mal. Bagi orang tak ada waris yang kita bincang dalam kuliah yang lepas kan. Ada orang petikai, apa kena mengena Baitul Mal dapat hak? Dia tak pernah bantu pun arwah usahakan tanah ni, bisnes. Tak pernah tengok pun orang Baitul Mal datang bantu. Dia nak kira bantu. Dia bukan soal bantu tu kan. Jadi biar kita kena betul baliklah kefahaman tu. Jadi jangan kait dengan usaha tu. Sebab dia berbeza. Bila dah meninggal, harta tu jadi pusaka, tertakluk pada hukum faraid. Jadi kita kena terimalah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Boleh kan? Okay, jadi kita berhenti sekat ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung balik bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi